Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kembali dalam siri Minda Sihat TV Haluan dan insyaAllah masih lagi kita berkisar dalam tajuk kemahiran mendengar. Saya ingatkan balik, siri pertama hari itu ialah kita mendengar dengan panca indera. Yang kedua, mendengar melalui minda. Dan ketiga, kali ini kita akan berjumpa dengan minda yang ketiga, iaitu mendengar dengan hati. Oh, subhanallah. Bila sebut tentang hati itu, maka kita akan terbayang bahawa bila kita dapat pendengaran dengan hati itu, sesungguhnya anugerah yang paling tinggi untuk pendengaran dengan hati itu ialah melalui hidayah yang Allah bagi pada kita, melalui satu kaedah yang memang kita tak nampak, dan itu adalah pilihan Allah, pilihan Allah. Iaitu melalui hidayah yang Allah bagi pada kita, insyaAllah. Itu ialah tentang bagaimana kita nak dengar dengan hati, yang berkaitan dengan bagaimana hati itu sendiri, hati pemilik hati itu sendiri. Kerana pemilik hati itu ada tiga. Yang pertama ialah qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang sehat, hati yang memang harmoni dan sebagainya. Ini milik orang-orang yang beriman, kan. Yang kedua ialah qalbun mayit. Qalbun mayit ni ialah hati yang dah mati. Hati yang dah mati. Yang ketiga pula ialah qalbun marid. Marid ni maksudnya penyakit. Itu hati yang sakit. Tapi kita tak cerita tentang tiga-tiga jenis itu. Cuma kita nak lihat bagaimana kita boleh merangsang dengar dengan hati itu. Maksudnya setelah kita dapat hidayah, kita dapat segala bentuk kebaikan yang kita boleh lakukan melalui hidayah tersebut. Dan kemudian apa yang penting dalam ini ialah kita dapat ilmu. Kerana bila kita mendengar dengan hati, pokok pangkalnya dia akan menjadi ilmu. Ilmu yang akan berguna untuk kita. Jadi bila ilmu yang berguna tu, ilmu ialah ilmu yang diguna dan ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna yang diguna. Kalau ilmu yang berguna tapi tak diguna, maka dia tak guna. Jadi kita gunakan kaedah mendengar dengan hati ini supaya ilmu tu dapat diguna sebagai satu amalan kita. Kita tahu melalui ilmu, kita mahu ada kesungguhan untuk kita nak apa? Nak berubah tadi kan, untuk nak bertindak tadi ni. Dan kemudian kita ada usaha untuk nak melaksanakannya. Dan campur dengan plus dengan doa, maka kita akan dapat amalan kita sentiasa apa? Istiqamah. Apatah lagi kalau kita dah dapat hidayah tu, segala kebaikan yang kita buat dan laksanakan tadi akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fungsi hati atau fungsi mendengar dengan hati ini sangat hebat, kerana seseorang yang telah dirangsang untuk dengar dengan hati ini, maka dia akan merasakan bahawa diri dia tu bukanlah satu-satu yang mungkin hanya hebat secara minda dia, secara intelektualnya, secara akademik dia, IQ dia, tetapi kehebatannya adalah melalui amalan dia. Dan amalan ini akan digambarkan atau dijelmakan melalui akhlaknya. Jadi dengar dengan hati ini akan berimpak dengan apa? Akhlak seseorang. Jadi macam mana caranya kita nak merangsang untuk dengar dengan hati ini? Iaitu pertama, kita kena buat kejutan hati, kena buat surprise, iaitu dengan signal-signal yang telah kita lalui melalui saraf auditory tadi, dengan yang skala yang positif dan semuanya itu, maka kita akan jana signal-signal tadi itu, frekuensi tadi itu, atau encode dan decode tadi itu, untuk saling melihat adakah dia ini untuk jadi kejutan pada hati kita. Dan apa yang memberi kejutan yang paling penting sekali dalam hati kita untuk dengar dengan hati ini ialah apa? Kita kena rasa signal takut kerana Allah. Kan? Bila kita ada signal takut kerana Allah, maka awal-awal lagi kejutan hati itu akan berjalan. Setiap manusia itu kalau takut kerana Allah, maka dengan kata lain, dengar dalam hati dia sudah apa? Sudah dikejutkan. Rangsangan itu akan lagi hebat lagi. Yang kedua, macam mana kita kena merangsang dengar dengan hati ialah kita berikan kabar gembira. Maksudnya dalam Al-Quran tu ada cerita-cerita yang menggembirakan, ada cerita-cerita kisah-kisah yang menyeronokkan. Jadi bila kabar gembira macam contohnya surga dan sebagainya, kemewahan dan sebagainya tu, maka kita akan rasa terangsang, kerana itu ialah fitrah manusia, suka benda-benda yang gembira, yang seronok dan sebagainya. Oleh itu, frekuensi dan juga signal auditory yang ada dalam pendengaran yang kedua tadi itu akan ditukar untuk dia menjadi sebagai satu keseronokan. Tetapi ingatlah kalau terlalu seronok pun tidak akan memberi faedah kepada manusia, atau mungkin akan memberi mudarat. Tapi keseronokan ini kerana keseronokan yang
ada channel dia, ada saluran ni yang syar'i ataupun saluran-saluran yang dibenarkan oleh agama kita lah, supaya kita rasa bahawa kita seronok ni kerana kita dapat iman, dapat tingkatkan iman, ataupun dapat merasai bahawa kita seronok ni kerana kita dapat bantu orang, dan yang lainnya selebihnya kita serahkan pada Allah SWT. Dan yang ketiga, macam mana kita nak rangsang agar kita dapat dengar dengan hati, itu ialah dengan kita memberi teguran-teguran yang sentap, yang kritikal dalam diri kita sendiri. Akhirnya benda tu, teguran-teguran tersebut tu atau nasihat tersebut akan melekat dalam hati. Ini penting kerana bila dapat melekat dalam hati tu, bermakna orang tu itu berjaya mendengar dengan hati dia. Kenapa? Segala teguran tu dapat terima, baik yang baik ke, baik cadangan-cadangan yang mungkin memberi kebaikan atau penambahbaikan ke, ataupun mungkin kritikan-kritikan dan kritikan-kritikan itu akan diproses supaya dia boleh jadi apa? Satu perkara yang menjadi iktibar pada manusia itu untuk apa? Dapat melekat dalam hati, dan mungkin kalau yang buruk tu tak akan buat lagi, dan kemudian mungkin dosa-dosa yang lepas tu akan terus terbuang dengan istighfar dan semuanya, ataupun benda yang baik itu akan terus diamalkan sebagai satu penerusan dan istiqamah yang berterusan, yang memberi sumbangan pada orang lain. Jadi inilah yang kita perlu jaga, atau kita tahu tentang 3 perkara untuk nak merangsang dengar dengan minda tu, dengan hati tersebut. Terusnya yang akhir sekali ialah mari kita tengok ada tak gangguan-gangguan dalam dengar dalam hati tu. Ada. Gangguan pertama ialah coverage signal tersebut. Maksudnya coverage signal tersebut ialah kadang-kadang terputus-putus dan sebagainya kan. Jadi ini bermula dengan panca indera yang terpesong, dengan minda yang terlalu distorted ataupun dicemari, dan kemudian bila sampai kepada dengar dengan hati, maka susah dia nak apa? Karat-karat yang telah diterima tadi, daripada signal tadi untuk nak dibuang. Jadi kalau tidak dibuang dengan cepat, dia akan membengkak dan akan menjadi apa? Menjadi satu halangan bagi kita. Apa dia contoh dia? Dengki, khianat, hasad, dengki, sombong, riak dan sebagainya. Yang keduanya, gangguan yang kedua ialah indoktrinasi pengalaman. Jadi maksud indoktrinasi pengalaman ialah seseorang itu telah begitu lama dengan nilai-nilai yang telah pun mungkin merosakkan dia punya pendengaran atau merosakkan dia punya pemahaman melalui dengar dengan intelek tadi. Dan kemudian bila masuk pada dengar dengan hati, dia telah pun diindoktrinasi pengalaman yang begitu teruk, dan akhirnya dia akan dapat diganggu atau terganggu, dan akhirnya dia tak boleh nak terima, tak boleh nak adapt benda-benda yang baru. Gangguan yang seterusnya ialah tentang saringan yang lemah, iaitu maksudnya tidak ada penapis ataupun saringan tabayun yang begitu hebat atau yang kuat pada diri sendiri. Kerana apa? Mungkin dari ilmu dia berkurangan ataupun mungkin tak nak belajar. Kan? Dia tak nak dengan cakap dengan keegoan yang ada dan sebagainya, dengan segala bentuk negatif yang dia ada, dan dia tidak mau berubah. Ini ialah saringan-saringan yang lemah. Dan yang keempat ni ialah gangguan persepsi. Persepsi yang telah tercemar dalam masuk dari dengar dengan panca indera atau dengar dengan akal tadi atau minda tadi. Bila sampai kepada dengar dalam hati, maka sudah tentulah persepsi-persepsi ini akan mengganggu untuk membetulkan balik atau reset balik segala bentuk-bentuk pencemaran-pencemaran yang sedia ada. Jadi itu saja mungkin yang saya mampu untuk kemahiran mendengar yang mungkin yang pertama, iaitu dengar dengan panca indera, dengar dengan minda, dan dengar dengan hati. Semoga apa yang telah pun dirangkumkan tadi ataupun yang dibicarakan selama 3 siri tadi boleh bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja untuk kali ini. Berjumpa lagi untuk siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.